Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersama dengan saya lagi Dai Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Insya-Allah kita akan bersama selama 2 jam. Seperti biasa di TV3 kita akan bersiaran langsung 1 jam setengah dan berbaki lagi setengah jam kita akan bersiaran langsung di TV9. Jadi saudara sahabat penonton semua terus setia sehingga akhir rancangan. Sudah tentu kita akan dapat sesuatu mutiara kata ataupun mutiara ilmu yang dapat kita gunakan untuk diri kita dan juga dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan sudah tentu kepada rakan-rakan kita di sekeliling, insya-Allah. Jadi saudara sahabat penonton semua, seperti biasa di pagi hari yang mulia ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita 2 nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Satu peringatan untuk diri saya dan kita semua. Jaga SOP, penjarakan fizikal dan yang paling penting kita sentiasa memakai pelitup muka dan juga kita jaga kita sekiranya ada simptom ataupun tanda-tanda kita ni berpenyakit, kita duduklah di rumah dan janganlah kita keluar untuk kita bersosial ataupun kita keluar untuk membeli belah dan sebagainya. Saudara sahabat penonton semua, kita sama-sama bertanggungjawab untuk memperjuangkan, mempertahankan ataupun kita melawan wabak COVID-19 ini. Jadi insya-Allah seperti biasa Tanyalah Ustaz akan membincangkan topik-topik yang akan menghilangkan ataupun memberikan kita satu kefahaman yang baru. Jadi hari ini topik pembincangan kita dalam konteks akhlak dan lebih memfokuskan kepada satu tajuk yang lebih kecil, iaitu jangan keterlaluan ataupun al-tawassut. Jadi apakah pembicaraan kita ini? Apakah itu al-tawassut? Saudara sahabat penonton semua, pagi ini akan bicarakan tajuk kita adalah Al-Fadil, tuan guru saya Ustaz Razi Rejab. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bila mana saya jumpa Ustaz ni, saya satu ada kerinduan. Masya-Allah. Sama. Ustaz, seperti biasalah kita nak ingatkan sahabat penonton kita semua di kaca TV, di rumah, sekiranya ada persoalan mengenai topik kita pada hari ini, boleh terus hubungi kita di talian 0377261603 atau boleh WhatsApp kami di talian 0111233480. Dan saya kira lebih mudah sekiranya terus ke Facebook kami untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3 page. Jadi saudara, sekiranya hubungi kita tak dapat, WhatsApp kita tak dapat, sudah tentu di Facebook pun kadang-kadang tak dapat, jangan berhenti untuk berusaha untuk terus telefon kami, WhatsApp kami dan juga tanyakan soalan. Dan yang paling penting, di ruangan Facebook kami ada siaran langsung dan sudah tentulah di situ memberikan kita peluang untuk berkongsi saham akhirat kita di pagi-pagi ini, untuk sahabat-sahabat kita di media sosial juga dapat maklum mengenai sesuatu ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa berlengahkan masa, jangan keterlaluan, itu topik pembincangan kita. Al-tawassut. Kalau kata sebenarnya at-tawassut ni, ramai orang tertanya-tanya, tawassut ni apa? Mungkin satu topik yang agak besar. Jadi apakah perbincangan kita hari ini agar penonton kita boleh maklum dan dia boleh tahu soalan apa nak tanya pada pagi ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Dai Hilman, penerbit dan semua kru serta yang kita rindukan penonton yang setia sejak dari selepas solat subuh tadi. Mudah-mudahan istiqamah sehingga habis rancangan 8.30 nanti. Insya-Allah. Menyebut perkataan at-tawassut. Sebut betul-betul lah. Tawassut. Saya pun kena sebut sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. At-tawassut. Okey. Walaupun ada sebut at-tawassut dan sebagainya, tak apalah yang tu. Cuma kita nak ambil perkataan dasarnya wasata. Wasata. Artinya tidak keterlaluan, membawa maksud atau makna sederhana. Sederhana. Kita tidak radikal, kita tidak teroris. Kita tidak buat satu perkara yang membawa kepada salah faham dalam agama itu sendiri. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Suratul Baqarah ayat yang ke-143. Sama-sama insya-Allah siapa yang ada Al-Quran boleh buka Quran untuk sama-sama kita telusuri ayat ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Allah. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah. Sadaqallahul Azim. Minta maaf tadi nak terus bacaan jadi terberhenti dekat syuhada tu. Jadi jangan baca macam tu kepada penonton semua ya. Kalau nak berhenti syuhada atau syuhada a'lan nas. Baik. Allah Taala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alnakum, kami telah jadikan kamu semua wahai umat Islam, semua yang sedang menonton, dan kita sebenarnya penonton kita ni tak tertakluk kepada orang Islam je tau. Ramai sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang non muslim minat dengan rancangan Tanyalah Ustaz ni. Sangat-sangat istiqamah. Jadi kita nak beritahu bahawa perintah ini kepada umat Islam agar kamu ini menjadi ummatan wasata, umat yang sederhana, pertengahan, tidak radikal, tidak mengabaikan agama. Jadi kita berada di mainstream yang betul. Okey. Alan nas itu dia mesti datang satu benda dulu, litakunu syuhada, supaya kamu ni jadi satu persaksian, jadi satu bukti keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi indikator sebenarnya dengan izin ya. Tanda aras ukuran. Alan nas, kepada seluruh manusia. Jadi untuk seluruh manusia melihat umat Islam ini satu umat yang penuh dengan hikmah, kasih sayang, ketenangan, tapi kita juga tegas dalam menghadapi apa saja perkara melibatkan dasar atau sebagainya. Kemudian disebut wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, artinya supaya ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya, yang mana diutuskan kepada kita melihat segala perbuatan kita dan sebagainya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Saya fikir mukaddimah yang ringkas itu menjadi satu kita sebut sebagai good starting, permulaan yang baik untuk pertanyaan yang lebih mendalam. Kerana dia mulakan sesuatu dengan soal jawab ini akan membawa kita kepada perkara yang lebih global. Bukan hanya kita nak fikir benda yang sebesar meja bulat ini sahaja ya, tapi melibatkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan alam. Manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah turunkan peraturan dari sisinya, wahyu Al-Quran, dan Allah utuskan di kalangan manusia itu sendiri Ar-Rasul alaikum syahida ya, supaya manusia berinteraksi dengan Rasul daripada bangsa manusia itu sendiri. Oleh demikian di hujungnya nanti tidak ada satu alasan manusia menyatakan bahawa ya Allah, kami buat semua ni tak ada bimbingan, maka jangan kau zalimi kami, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya walau seberat timbangan zarrah sekalipun. Wallahu a'lam. Ustaz, bila mana Ustaz kata at-tawassut tadi ni? Saya. Dia merangkumi dalam konteks agama sahaja ke, ataupun dia menyeluruh kepada semua konteks kehidupan kita? Jangan keterlaluan ni. Silakan.
Alhamdulillah, soalan yang sangat bagus. Soalan pertama daripada Hilman. Dia merangkumi keseluruhan sebab disebut ad-din dekat situ. Agama. Sebenarnya memahami perkataan ad-din ialah cara hidup sebenarnya. Jangan silap baris. Ad-dain artinya hutang. Hutang. Ad-din ini bila sebut al-Islamu din al-hayah. Islam is the way of life dengan izin. Islam adalah cara kehidupan kita. Islam ni tidak memisahkan urusan-urusan. Kerana itu ada orang kata, kami kalau buat benda-benda lara, malaikat tak tulis. Siapa kata? Anil lagwi mu'ridun. Daripada benda-benda yang lara ni mereka menjauhinya. Itu ciri-ciri orang Islam, orang mukmin ya. Jadi meliputi urusan apa saja. Sama ada ibadah itu khusus atau ibadah itu umum. Meliputi 3. Aqidah, syariah dan akhlak. Saya faham. Di luar sana nanti akan ada soalan, nanti akan timbul. Macam mana pula kita tawassut dalam bidang akidah? Macam mana nak faham tu? Macam mana nak tawassut dalam bidang syariah? Macam mana nak tawassut dalam bidang akhlak dan sebagainya? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hilman menjawab apa yang Hilman kemukakan tadi, telah meninggalkan kepada kita suri teladan yang baik. Masya-Allah ya, role model yang disebut uswatun hasanah, sama ada apa saja bahagian kehidupan kita maupun negeri yang kita akan kembali kekal nan abadi. Saya kira umat Islam sebenarnya dia ada satu bonus advantage kat situ sebab kita ada role model iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, saya kira pagi ini kita nak ambil satu lagi soalan yang pertama daripada penonton kita, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang dikatakan jangan keterlaluan dari sudut perspektif agama? Apakah yang apabila melakukannya sehingga melanggar syariat Islam itu dikira sebagai keterlaluan? Apakah garis panduan yang tidak melakukan sesuatu perkara agar ianya tidak keterlaluan sehingga melanggar syariat Islam? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Mana kata apakah sebenarnya, saya kira dua soalan ni sebenarnya dalam satu konteks ustaz. Apakah garis panduan yang bila mana kita buat satu benda itu dikira itu sebagai keterlaluan dalam perspektif agama? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan dari saudara kita Sahziatul Sidik, soalan yang kedua. Pertama, daripada perspektif Islam itu sendiri, ya, tawassut ini Nabi sebut khairul umur, sebaik-baik urusan pekerjaan apa sahaja, ya, awsatuha, ialah yang sederhana. Kita kena faham tahu, sederhana itu adalah artinya al-adl, yang benar. Sederhana itu artinya al-haq, yang betul-betul, yang tidak batil. Ya. Maka perspektif agama meletakkan sebegini agar agama tidak jadi fitnah, tidak jadi salah sangka seperti yang digembar-gemburkan Islamofobia. Hari ini kita lihat di tempat kita, dialah dalam komuniti kita, itu kalau kita tinggal keseluruhannya umat Islam, ya, kita rasa betul kita buat semua. Tapi bayangkan kita duduk dalam masyarakat yang majmuk. Kehidupan bukan lokal lagi, global, antara bangsa, global. Kita pergi keluar, kita balik ke dalam dan sebagainya. Maka perspektif yang Islam tunjuk supaya umat Islam itu jadi satu pensaksian kepada Islam itu sendiri. Kerana itu, kalau kita ingat Syekh Muhammad Abduh rahmatullah alaihi, ya, ulama yang terkenal, Syekhul Azhar kalau saya salah tolong betulkan, ya. Beliau ketika melawat Perancis, balik semula ke Mesir, ditanam oleh pelajar-pelajar di Jamiatul Azhar Al-Sharif. Apa yang kau lihat wahai Syekh di Perancis, Fransa? Maka dia bagi tahu, Ra'aitul Islam, I saw Islam in France, but without Muslimin. Or speaking bagi spread sikit. Betul, kena speaking. Aku lihat Islam tanpa Muslimin. Bukanlah tak ada, tapi sikit. Ya. Tapi bila aku balik ke sini, dia kata, aku sedih pula. Aku lihat ramai umat Islam, tapi aku lihat Islam yang sedikit. Faham tak tu? Faham. Artinya, Islam itu telah diambil amal oleh orang yang lain. Kita lihat masyarakat Jepun. Bagaimana cleanliness, kebersihan, kesucian. Bagaimana cara mereka mengambil makanan. Kita jangan terkejut kalau kita lihat orang Jepun, dia ambil makanan, dia cicip-cicip sikit dengan cuka yang jadi hidangan yang mesti bagi mereka. Kita lupa rupanya Nabi sebut, ya, Sayyidah Aisyah membawa riwayat ini, Nabi kata,
ni'mal idamul khal. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Siapa buat? Orang Jepun. Ya, paling bersih. Kita kata bangsa yang lain. Kenapa bangsa yang Islam patutnya begitu tak buat? Jadi perspektif agama ni kena menyeluruh tau. Menyeluruh. Dan bila disebut garis panduan, kita jawab ringkas-ringkas. Garis panduan ni mudah. 4 nak beritahu. Ini tak ada lagi dipertikaikan. Jumhur semua sepakat. Apa dia? Pertama, Al-Quran yang disebut sumber wahyu, revealed knowledge. Juga Al-Hadith, An-Nabawiyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ijma', apa yang disepakati, ya, daripada pandangan mereka yang salafun salih, ya, daripada kumpulan yang awal, keluarga Nabi, sahabat Nabi, mereka yang mengenali kumpulan-kumpulan ini dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat lagi al-qiyas kat situ. Apa yang tak ada mungkin pada satu ketika dahulu, maka hari ini ada. Apa yang boleh disamakan hukum tersebut. Ini secara ringkas. Jadi garis panduan tu yang 4 tu. Jangan tinggal. Sebab kita takkan faham Al-Quran dan As-Sunnah melainkan ada apa yang disepakati pada memahami perkataan-perkataan, ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Itu bukan bahasa kita punya sirah mubalaghah. Ketinggian bahasa yang sangat dahsyat. Dan Rasul telah pun tinggalkan yang disebut lailuha kanahariha. Malamnya ibarat siang, terang benderang. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bila mana dengar Ustaz kata ni macam bersyair pun ada kan. Dia syok dengar. Ustaz, mana kata saya kira benda itu 4 guideline yang Ustaz katakan tadi, panduan kita dalam kehidupan ini, Al-Quran, Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Itu benda asas untuk kita tidak melebihi, melampau dalam kehidupan kita. Saya nak ambil lagi satu soalan daripada penonton kita, daripada Nur Hayati Ismail daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah keterlaluan ini boleh didefinisikan sebagai taksub atau ekstrim? Bagaimana jika seseorang itu mempunyai hobi yang keterlaluan sehingga berlaku pembaziran? Yang ketiga, adakah seorang yang berbelanja bermewah-mewahan boleh dikatakan sebagai seorang yang keterlaluan sedangkan beliau sememangnya berkemampuan? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang Selangor. Satu soalan yang 3 soalan sebenarnya, tapi soalan yang bagus-bagus. Mana kata kita ambil soalan pertama itu. Adakah keterlaluan ini adalah ketaksuban ekstrim, Ustaz? Silakan. Baik. Apabila kita lihat soalan tu agak banyak juga, ya. Alhamdulillah. Bagus Kak Yati, terima kasih. Dan jika saya tak jawab sempurna, saya mohon Da'i Hilman untuk beringatkan. InsyaAllah. Soalan yang ketiga. Adakah disebut sebagai ketaksuban ekstrim ni boleh membawa kepada benda yang bawa fitnah? Ya, benar. Benda keterlaluan ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu hadis Nabi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sedang berwuduk, ya, jadi dia dipandang oleh Nabi, dia ambil wuduk tu, Nabi tengok. Lalu Nabi kata, "Ma hadha saraf ya Sa'ad?" Ya, "Ma hadha saraf ya Sa'ad?" Dia kata, "Afil wuduk isar?" Wahai Sa'ad, apa ni yang kamu lebih-lebih ni? Jadi Sa'ad kata, adakah dalam berwuduk pun ada lebih-lebih? Nabi kata, walau fi nahrin jarin. Walau kamu berwuduk tu di sungai yang mengalir. Tak kisahlah laju ke, perlahan ke, air banyak ke air sikit, dia mengalir. Artinya sumbernya banyak. Ya. Jadi dalam agama ni diletakkan supaya kita buat itu padan dengan Rasul tunjuk. Apa yang telah disampaikan dan apa yang sahabat tinggalkan, apa yang ulama putuskan, sepakati, yang itu kita pegang. Contoh kita ambil wuduk, kita basuh muka, mana had muka, sukatan dia mudah aja. Kita jengkalkan jari ni, ya, daripada mambatil lihyah, tempat tumbuh janggut ni. Orang perempuan tak ada janggut. Dagu kat bawah ni sikit, ya. Tolak naik sampai ke atas. Kenapa disuruh kita lebih sikit? Lebih sikit tepi ni. Ini jarak dia juga. Lebih sikit sampai sini. Sampai sini. Lebih. Tapi bukan disuruh selam kepala kita. Tak. Kerana itu ta'rif muka. Dan ketika kita basuh tu, bukan nak suci muka tu daripada najis mughalladhah, najis berat. Meratakan air yang mutlak. Suci lagi menyucikan. Kadang-kadang kita lihat orang ambil wuduk, dia punya tonyoh tu sampai hang habis. Macam nak masukkan air ke liang-liang roma dia. Astaghfirullah.
Kalau di situ sahaja pun dah tunjuk bahawa sederhana, relax-relax. Ya. Itu baru berwuduk. Jadi yang lain tu kita nak bicara selepas ini Ustaz, insya-Allah. Semestinya. Ya, Ustaz Amin, berehat ya Rabbal dulu. Alamin. Jadi saudara penonton semua, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita masih lagi dengan tajuk kita Al-Tawassut. Ustaz, betul Al-Tawassut. Saya takut Ustaz sebut tu lahjahnya betul kan. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rodi Rejab. Tadi sebelum kita berehat, Ustaz dah bicarakan mengenai garis panduan ataupun apakah itu At-Tawassut itu sendiri. Tapi saya nak ingatkan penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita di dalam 0377261603 atau boleh WhatsApp kami di dalam 0111233480 atau seperti biasa di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Sebelum kita berehat tadi Ustaz, daripada Nur Hayati Ismail, dia ada bertanyakan mengenai soalan taksub ataupun ekstrim. Ustaz dia sebutkan tadi ambil wuduk pun kena berjimat cermat. Jadi soalan yang kedua, hobi, keterlaluan dalam sukan yang diminati, adakah itu pun kita sebagai keterlaluan Ustaz? Silakan. Kita sambung, bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi itu keta'asuban tu dia ada, kita kena faham ta'asub tu macam mana artinya. Jangan kita salah sangka juga ya. Kalau seorang tu dia dikata seorang yang sangat mempraktikkan Islam dalam kehidupan, engkau ni ta'asub sangat, tak betul ya. Ta'asub ni jadi dia berlebihan. Kadang-kadang dia ada disebut sebagai berat sebelah atau sebagainya. Dan kadang-kadang keta'asuban ni yang orang duk sebut asabiyah, kebangsaan dan sebagainya. Kita kena faham keseluruhan. Kita tak boleh ambil satu bahagian saja lalu kita kata inilah sebenarnya. Karena itu kisah orang buta yang dibawa untuk mengenali gajah tidak sama. Orang buta yang pegang belalai akan kata, oh gajah ni rupanya panjang ya. Yang pegang telinga dia kata gajah ni rupanya nipis dan lebar pula. Yang pegang ekor lagi seronok, dia kata kecil je pun gajah ni. Jadi apa pandangan, persepsi pada kita. Karena itu kita kena lihat hikmah Allah jadikan mata yang memandang ke depan, walaupun nampak dalam 180 darjah, tapi ada benda lagi yang kita tak nampak di belakang kita. Karena itu perlukan ada cermin untuk memahami ta'asub itu sendiri. Maka kita bawa At-Tawassut hari ini untuk menyempurnakan pemahaman. Hobi keterlaluan. Keterlaluan ni dilihat bagaimana. Yang dikatakan lahwun wa la'ibun itu telah terkeluar daripada tawassut. Apa maksud lahwun? Maksudnya dia dah peringkat main-mainan dah ni. Ya. Wa la'ibun, lahwun tu dia sia-sia dan la'ibun tu dia main-main dah. Dia ada tujuan apa hobi? Semua hobi tujuan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu kepada diri sendiri dan semua penonton, nak Ilman hobi ni kena cari benda yang Allah redha. Jangan cari hobi yang maksiat. Memancing tak ada masalah ya. Tetapi apabila tinggalkan solat, memancing sampai tak puasa, memancing sampai abaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga, memancing sampai ponting kerja, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Tapi kalau mancing sejam, orang rumah tolonglah jangan gari suami tu. Biar aja dia bagi mancing. Ya. Hobi dia apa? Kayuh basikal. Hari ni isu tau kayuh basikal ni. Alah dia nak kayuh basikal keliling rumah aja, ya. 20 km je. Rumah dia besar, 20 km keliling. Alhamdulillah, tak apa, kayuhlah. Tapi tiba waktu anak memerlukan kasih sayang si ayah. Pergilah. Mak, hobi menjahit. Menjahit sampai 24 jam. Tak solat ke? Jadi itu tak boleh lah. Satu lagi yang ketiga, dia tanya berbelanja kemewahan. Yang ni saya seronok lah.
sebab dia letak kat situ satu kondisi Kak Yati ni, dia kata dalam keadaan dia mampu. Okey. Betul. Mampu satu bab, mewah satu bab. Macam wuduk tadi, Rasulullah tunjuk walau di sungai yang mengalir, mampulah nak ambil banyak mana pun air tak akan habis sumbernya. Tapi Nabi kata tidak. Itu tetap dikira berlebih-lebihan. Bazir lain Okey. Jadi apa yang Nabi tunjuk kepada kita, kita kena ambil dan sesuaikan dengan diri kita. Pun begitu Nabi sebutnya, dalam banyak berbelanja dan kamu kena jaga-jaga berjimat ni, cukup-cukup padan, ada satu benda, belanjalah kerana Allah Ta'ala janji tijaratun lan tabur. Ini dari ilmu memang pakar. Apa dia? Ketika melakukan ziarah Baitullahil Haram, wa imma al-hajj wal umrah, waktu itu perlukan perbelanjaan yang macam-macam, yang banyak. Itu cerita satu benda yang lain, kerana Allah gantikan dengan perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Lain daripada itu, kena berjaga-jaga. Hatta jubah yang dipakai oleh kita, tu cerita perkataan jubah, termasuk semualah, bantalun, seluar pun kira sekali. Kita ditunjukkan oleh Nabi jangan asbal, melebihkan sampai meleret-leret. Apa tujuan di dalam tu? Nak tunjukkan ketakabburan, aku mewah, aku mampu dan sebagainya. Yang itu kita kena kaji dan mengaji lagi, insya-Allah. Mana kata dalam konteks ini kita membuka pintu. Mana kata masyarakat di luar sana, penonton semua kena terus belajar mendalami, Ustaz. Saya kira. Okey, Ustaz, saya nak ambil satu pemanggilan bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Muhammad Rozi Rejab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz dalam kehidupan kita seharian, dalam masyarakat kita ni Ustaz, kadang-kadang ada keluarga yang daif Ustaz dan keluarga daif contohnya dia bekerja bersungguh-sungguh, bertungkus lumus bekerja untuk mencari rezeki sesuap nasi untuk keluarga dia. Dan kadang-kadang daripada pagi hingga ke malam ada tertinggal lah. Kadang-kadang tu ada tertinggal solatnya apa semua ni. Adakah ini dikira keterlaluan ke Ustaz? Kalau dia tak bekerja bersungguh-sungguh, keluarga dia nak makan apa? Anak nak sekolah. Jadi apakah ini termasuk dalam golongan yang dikatakan keterlaluan ataupun at-tawassul, kata Ustaz tadi? Ini dikira macam tu ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diberikan. Soalannya mudah Ustaz. Mana kata ada seorang yang susah, bekerja keras untuk keluarga, mungkin dia ada tertinggal solat dan sebagainya. Adakah itu keterlaluan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid. Soalan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, sangat berkualiti. Bekerja bersungguh satu perkara lain, tinggalkan solat satu perkara lain. Al-Quran menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu pakaikan sekali benda yang benar dan benda yang salah. Al-haq, benda yang betul, diperintahkan Allah dan Rasul agar lakukan. Al-batil, benda yang ditegah. Dalam konsep al-amru bil ma'ruf, itu kerja sungguh-sungguh. Bagus sebab nak bina keluarga dan nak pastikan bahawa tidak berlaku kemelaratan. Orang yang kerja sungguh-sungguh dipuji oleh Nabi. Hingga Nabi kata Allah suka seorang hamba apabila dia lakukan satu amalan, urusan apa saja, an yutqinahu. Dia buat dengan penuh ketekunan amalan tersebut. Dalam masa yang sama. Maksiat mesti dijauhkan. Meninggalkan salat itu adalah perkara yang membawa kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan aturan dan perancangan yang rapi, terperinci, ada waktu salatnya. Saya nak ambil contoh polis yang bertugas Kita kena melihat bagaimana keadaan tugasnya. Jika tugas itu tak boleh berhenti waktu zuhur, asar baru berhenti. Ini ada satu fatwa sebenarnya, ada satu teladan yang telah ditunjuk oleh Nabi, bahkan dibincangkan. Dia boleh tak tinggalkan solat, tapi bagaimana nak tunaikan solat? Zuhur tak boleh berhenti ni, maka dia bawa ke asar. Ini dipanggil jamak tamam. Umat Islam di Malaysia yang pergi berhaji, tahun ni akan ada haji insya-Allah. Tahun ni itu 1442. Ya, ada yang diingat tahun ni itu 1441 lagi dah. Kita dah hari ni hari yang ketiga, Muharram dah ya. Insya-Allah. Maka siapa yang dah pergi haji, jangan nafikan kebenaran ini. Mereka di Arafah, Muzdalifah dan Mina, mereka akan salat zuhur, asar 4-4, tapi dihimpun.
Itu kita panggil jamak tamam. Jamak himpun solat, tamam tidak qasar, artinya cukup 4. Tidak memendekkan. Tidak memendekkan. Maghrib 3, Isyak 4. Subuh jangan duduk jamak dengan siapa-siapa. Jangan duduk jadi apa-apalah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Abang Omar Abdul Majid tadi, saya rasa mesra panggil Abang Omar Abdul Majid ya. Benda ini ada cara dia, kena mengaji lagi. Sebab tu kalau nak kita kata tak boleh, kena berhenti. Doktor yang buat pembedahan nak berhenti macam mana? Jadi ilmu mesti ada agar solat tidak ditinggalkan. Dan jangan pula ambil kesempatan yang boleh jamak tadi itu. Semata-mata nak tidur, semayang siap-siap lepas tu tidur sampai ke maghrib. Jangan macam tu. Wallahu a'lam. Makna kata, sebab tu Tayalah Ustaz ini dia memberikan kita satu batu loncatan untuk kita memahami lagi agama ni. Saudara, saya kira benda ni lebih banyak kita nak bincangkan lagi, tapi saya nak masuk lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah sifat keterlaluan boleh memudarat dan merosakkan akhlak pada diri sendiri juga pada orang lain? Seterusnya, mengapa masih ada lagi di kalangan kita yang masih terjebak oleh sifat keterlaluan seperti menfitnah, sebar hadis palsu, viral, berita yang belum tentu sahih dan memperdayakan orang ramai? Bagaimana untuk bersifat sederhana dalam diri jika seseorang sudah terbiasa bersikap riak, sombong, boros dan sebagainya? Mohon penjelasan pada Ustaz. Terima kasih. Makna kata dalam kehidupan kita ni Ustaz, soalan Ram Desaru ni sangat bagus. Sifat yang keterlaluan dalam diri kita ni. Akhirnya kita ni menjadi terbiasa dengan sikap riak, sombong, boros dan sebagainya ni. Bagaimana kita nak membendung benda tu Ustaz sebenarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i Hilman dan semua penonton, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Soalan dari Ram Desaru. Ketika berlaku perkara yang keterlaluan, ya, benda yang sama ada pembaziran dan sebagainya, itu pada kita tahu tentang harta benda, penggunaan dan sebagainya. Ini sikap diri kita ni, ya, sikap diri kita yang disebut istilahnya rigid, kadang-kadang nampak sempit, ya. Dia memang, soalan yang pertama, ada 3 soalan ni daripada seorang ni. Dia kata yang pertama, dia bawa benda tu jadi mudarat tak pada akhlak diri dan orang lain. Semestinya. Apa yang memudaratkan dirinya, dia jadi susah. Dia bina sesuatu yang susahkan dirinya. Contoh, kalau dia nak makan tu, mesti di depannya kena ada air basuh tangan. Tak nak dia nak berjalan pergi ke Singki. Kalau tak ada tu boleh bergaduh sekampung. Kes tu je. Orang kena panggil ketok. Tu ambil satu glosari bahasa. Apa masalahnya? Sebab itu kalau kita bincang tawassut ini, sebenarnya ada lagi perkara yang kita boleh sebut, iaitu tawazun, tasamuh, i'tidal dan sebagainya. Benda yang hampir sama tapi tak serupa, ya. Jadinya lebih besar lagi, ini impak global, impak international, impak antarabangsa pada Islam itu dipandang oleh orang lain dengan pandangan yang tak elok. Kerana itu orang-orang barat ketika melihat apa yang dibawa oleh orang-orang Arab yang Islam pada waktu itu, dia melihat apa yang dibawa secara salah. Lalu dia tak panggil agama ini adalah agama Islam. Dia panggil agama orang Arab. Habis itu kita orang Melayu agama apa pula? Orang India agama apa pula? Orang Cina agama apa pula? Tidak melihat kepada bangsa, tetapi melihat kepada faith, iman itu sendiri. Jadi kita tak nak benda yang lebih besar jadi mudarat, maka ikut jalan yang Islam tunjuk. Kedua, macam mana dengan yang disebut sebagai orang yang okey, dia bagus. Dia nak orang tahu, ya. Tapi Islam letak lagi satu garis panduan. Tabayyun. At-tabayyun, ya. Tabayyun. Minta maaf nak gurau sikit. Bukan mangkuk ayun. Elok-elok sebut tu. Tabayyun ni apa? Kita ada clarification, clarity. Kita kenal pasti. Dengan izin kita determine. Hadis ini sama ada dia duduk dalam hadis yang nak dijadikan hujjah, hadis ini untuk kita buat fadailul a'mal, atau ini bukan hadis ni. Periksalah dulu. Saya antara orang yang selalu ditanya, Ustaz, hadis ni palsu ke sahih? Masya Allah, tabarakallah. Saya mengaku terus terang, saya bukan pakar hadis. Saya bukan mufti. Saya bukan muhaddithin. Saya bukan. Saya hanyalah mubaligh, penyampai. Benda-benda yang saya bawa, semestinya insya Allah saya dah tapir dulu. Saya tanya dia balik. Ambil sumber ni, cerita ni, yang diviralkan ini, dah kenal pasti belum?
Belum lagi ustaz tu nak cek dengan ustaz. Nak cek apa saya pun belum periksa lagi. Soalan kedua saya tanya dia, dah viral belum? Dah ustaz. Dah viral baru cek. Kita angat peristiwa yang disebut sebagai hadithul ifk. Apa yang berlaku pada Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu taala anha satu ketika dengan seorang sahabat yang nama Sufyan. Ya. Telah sebar berita tu dan telah quote and quote damage qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melukakan hati Nabi. Yang ni yang kita tak mahu berlaku. Dan yang dikatakan kesederhanaan dalam Islam tu ialah seorang itu meletakkan apa? Meletakkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut tadi yang kita baca tadi itu ya. Allah Taala jadi saksi ayat daripada surah Al-Baqarah. Mukaddimah tadi ingat tak ya? Allah Taala jadi saksi kepada kita. Sama ada kita ini nak jadi ibadur rahman, hamba yang berjalan di muka bumi Allah Ta'ala ini dengan rasa rendah dirinya, tawaduknya, atau na'udzubillahi min zalik, nak bawa perangai Fir'aun, Qarun dan sebagainya, hasil didikan nafsu dan iblis, na'udzubillahi min zalik. Kita pilih. Pilihan di tangan kita. Wallahu a'lam. Mana kata dalam kehidupan kita ni, kita yang memilih dan juga kita yang memilih kawan kita jenis apa, guru kita dan sebagainya. Saudara, saya nak ambil pemanggilan kedua pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Ilyas dari Balai Hitam, Pulau Pinang. Oh, Encik Ilyas, teruskan dengan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soalan saya, ada kisah yang di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang ditegur oleh kalau saya salah, Salman Al-Farisi, yang beribadah seperti puasa dan juga solat dan hingga mengabaikan isterinya. Lalu ditegur oleh Salman Al-Farisi. Yang mana kata beribadah hingga keterlaluan hingga mengabaikan isterinya. Dia dalam keadaan yang nampak tak terurus. Dan ada beberapa sahabat juga yang ingin berpuasa, tak mau berkahwin, dan ada yang ingin bersolat, dan ada beberapa lagi sahabat yang ditegur oleh Rasulullah. Ya. Dan itu soalan pertama. Soalan kedua begini, dengan berhias yang keterlaluan. Minta maaf bagi kaum wanita yang berhias seperti bersolek dan memakai minyak wangi dan barang-barang perhiasan. Minta pencerahan daripada Ustaz Rozi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas daripada Penang soalan yang diberikan. Mana soalan pertama ni apa yang saya faham Ustaz? Mungkin Ustaz kalau lebih memahami persoalan. Mana kata dia tanya dari segi konteksnya adalah beribadah yang melampau sehingga mengabaikan tanggungjawabnya sebagai orang kata apa suami dan masyarakat sudah tentu. Dan yang kedua ni orang wanita yang berhias melampau-lampau ni bagaimana Ustaz? Silakan kedua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan daripada Tuan Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang. Saya pagi ni satu cita-cita saya kerana Allah Ta'ala nak bawa jawapan yang bersifat global. Maksudnya global dan lokal. Antara bangsa tahu, tempatan pun dapat maklumat manfaat. Tapi saya juga telah meletakkan satu benda iaitu saya sangat berhati-hati, tinggi ihtiyat. Kerana yang dengar hari ini dia akan ambil tau buat pegangan. Kalau dia mahu belajar bagi banyak lagi, itu lagi bagus. 2 jam bukan tempoh masa untuk kita memahami keseluruhan agama itu. Bagus soalan ini kerana kalau kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada yang bila mereka lihat Nabi itu satu contoh yang cukup holistik, sempurna keseluruhannya, sama ada daripada sudut spiritual, physical, intelektual, emosi dan juga sosialnya, maka mereka kadang-kadang tak ambil keseluruhan itu pula. Mereka ambil juzuk-juzuk tertentu. Ada yang nak solat sampai tak mau buat apa. Ada yang nak qiyamul lail sampai tak mau tidur. Ada yang nak puasa sampai tak mau buka-buka. Lalu Nabi kata, sahabatku, ya, aku ini adalah suri teladan yang terbaik, qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Tapi kamu lihat aku buat apa pun, aku kahwin. Kahwin, ya. Ada zuriat dan sebagainya. Bahkan hidup berkeluarga. Satu komuniti yang terkecil dalam kelompok manusia, keluarga kita. Masya Allah. Berapa orang anak dah? Saya buat seorang. Alhamdulillah. Baru tu adalah satu cita-cita yang baik. Maksudnya akan datang. Dan Nabi berbangga dengan umatnya yang ramai. Maka kahwinlah. Ada orang buat ibadat. Tapi saya sedih juga. Kerana orang akan quote orang-orang tertentu. Ustaz dia kata Al-Imam Nawawi tak kahwin pun. Kita tanya balik, engkau sama macam Imam Nawawi kan? Masalahnya. Lagi dahsyat dia kata Nabi Isa tak kahwin. Mana dia tahu Nabi Isa tak kahwin? Tak. Mengaji lagi, belajar lagi.
Baik, kemudian kita lihat nak salat malam. Nabi juga tidur. Karena itu ulama ketika meletakkan satu silibus. Dan saya juga hari ini rasa keliru. Hari ini saya datang untuk hilangkan kekeliruan. Bila ada orang kata, Ustaz, Syafi'i itu Nabi ke? Macam tu sekali dia bubuh. Dan kita nak bagi tahu Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i ketika istinbat, keluarkan hukum dan sebagainya. Ni rujukan dia tadi. Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma', Qiyas dan sebagainya. Dan kita nak bagi tahu Imam Syafi'i, dan kalau kita mengaji fiqh Imam Syafi'i, untuk nak qiyam itu, sunat ambil tidur dulu. Sunat ambil tidur dahulu. Dan nak boleh berjaga malam itu, dikaji lagi kehidupan Nabi. Nabi ambil qailulah. Tidur sebentar di siang hari sebelum zuhur. Jangan sampai 4 jam bang. 5 minit cukup. Dan bila Nabi SAW sebut aku puasa, aku juga berbuka. Aku juga berbuka. Ya, dan tapi berbuka Nabi itu bukan sekawah nasi. Tu pula. Nampak tak tu? Nabi puasa, tapi Nabi berbuka segelas air. Kemudian diikuti dengan beberapa biji tamar. Jadi benda sebegini kita kena faham secara keseluruhan tu holistik. Dan soalan yang ke-11 tu cantik. Itu kejap lagi Ustaz. Kejap lagi insya-Allah. Saudara, kita akan berehat seketika. Biasakan diri dengan norma baru, dakwah biar tanya Ustaz teruskan. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita at-tawassut ataupun dengan lebih tepatnya kesederhanaan Ustaz. Ya. Kesederhanaan. Bukannya jangan keterlaluan pun betul, kesederhanaan pun betul. Jadi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab. Saudara, sahabat penonton semua, seperti biasa sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 0377261603 atau boleh WhatsApp kami dalam 0111233480 dan lebih mudah terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, saya nak ingatkan saudara sahabat penonton semua, mungkin kita terlupa dan sebagainya, kita masih lagi dalam perjuangan untuk melawan wabak COVID-19 ini. Jadi terus kekalkan SOP, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan menjaga penjarakan sosial kita di tempat awam, insya-Allah. Saya nak Ustaz, tadi kita sebelum kita berehat ada satu soalan yang mungkin kita tak dapat jawab lagi. Itu pada Tuan Ilyas tadi, dia bertanya mengenai orang wanita yang berhias berlebih-lebihan. Saya kira bukan orang wanita sahaja, zaman sekarang ini orang lelaki pun berlebih-lebihan. Jadi bagaimana Ustaz kita nak cerita ni? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka pagi ni dengan Dai Hilman. Sebab apa? Kita sedang terbang tu kita boleh break. Itu yang best. Itu yang best. Maksudnya kita tidak hilangkan passionate kita, kegairahan dalam menuntut ilmu. Berkenaan dengan soalan berikutnya, iaitu soalan yang ke-11. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Allah. Bagi semangat sikit, apa pun nak bagi recharge sikit kan, lemau nampak. Baik. Allah Taala kata pada suratul Ahzab dalam nasihat-nasihat dan juga garis panduan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya boleh buka Al-Ahzab ayat yang ke-33. Waqarna, baru-baru ni ada salah faham. Dia terjemah waqarna tu corona. Astagfirullah. Tak betul tu. Tu sebab kena mengaji, jangan main nanti jadi jahil taklid, jahil murakkab, susah. Baik. Kamu duduklah wahai isteri-isteri Nabi, wahai perempuan-perempuan salihah. Luas ni maknanya, jangan duduk baby kecil ya. Fi buyutikun, kamu duduk elok-elok di rumah-rumah kamu. Bila kamu nak keluar, kena faham tu bila kamu nak keluar. Dalam rumah tak puan nak hias. Bila kamu nak keluar,
wala tabarrajna. Kamu jangan berhias, tapi hiasan tu bagaimana? Tabarrujal jahiliyatil ula, seperti perhiasan orang jahiliyah dulu-dulu. Tapi kena faham lah, boleh berhias tak? Boleh ya. Boleh tak? Boleh. Tapi jangan melampau. Jangan berlebih-lebih. Hias patut padan. Kita pun tak mau juga orang tengok isteri kita orang keliru. Raksasa gogon ke apa sebelah tu. Kan? Kau buat lampir, mak lampir dan sebagainya. Tak, ini isteri saya orang keliru. Kita nak juga, kita hanya mengetahui rahsia kecantikan dia. Kan? Natural beauty tu kita je tahu. Maka patut padan. Kalau wanita tu tak boleh hias langsung lah, maksudnya wajahnya tak boleh langsung dipandang. Kenapa? Dalam proses untuk kita menyelesaikan tanggungjawab haji dan umrah, ketika berlaku kita dah niat dalam ihram, pantang larang dia apa? Tak boleh tutup muka perempuan, tak boleh pakai niqab, tak boleh, kena nampak, dia nak pakai face mask dengan sengaja niat tutup muka pun tak boleh, kena nampak. Jadi kita kena faham hiasan tu patut padan. Hari ni orang lelaki pula dah dia panggil apa, metroseksual tak apa nama, saya pun tak pandai, kalau siapa salah tolong betul kan. Padan-padan sebab Nabi tunjuk Nabi ni handsome, smart. So yang kita rasa pagi ni macam nak bagi berat badan turun berpuluh-puluh kilo ni sebab apa? Nabi dalam bekas Nabi tu, Nabi ada bawa beg tau. Dalam bekas Nabi tu ada sisir rambut, sikat rambut, ya. Masya-Allah. Ada apa? Ada celak, ada apa? Ada minyak wangi, ya. Ada lengkap dalam beg hiasan Nabi tu. Dan Nabi ni dengan kita tak usah duk banding lah. Dia memang manusia yang sempurna. Kita nak keluar, smart ni, smart. Balik sekejap lagi, terkejut. Tu dia, Beauty and the Beast ke? Kan? Tapi Nabi keluar pun smart. Nak balik, Nabi berdandan dulu. Berdandan muka main, elok semua, Masya Allah balik. Maka isteri-isteri Rasul SAW akhirnya bila ditanya perilaku perangai Nabi, mereka tak tahu dah nak jawab. Melainkan Sayyidah Aisyah sebut kana khuluquhul Quran. Kamu nak tengok perangai akhlak Nabi tu. Sebab topik hari ni akhlak kan. Kamu baca Quran yang baik-baik tu semua Nabi punya, yang ditegah oleh Allah semua Nabi tak buat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu satu benda motivasi untuk kita. Saudara saudara semua. Bila mana dikatakan tadi akhlak Nabi itu sebagai kita Quran, itu motivasi untuk kita. Sebab apa kita nak ikut siapa? Ikut Nabi, dan ikut siapa? Ikut Quran. Saudara, saya nak ambil lagi satu persoalan daripada sahabat kita, daripada pemanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan. Ini Ustaz, bagaimana ada setengah umat Islam yang menganggap bahawa hudud itu keterlaluan. Sebenarnya hudud itu boleh menyelamatkan umat Islam dan kurangkan jenayah. Di zaman Nabi dulu pun di jalan kan hukum hudud ni minta penerangan daripada Ustaz. Baik. Terima kasih Tuan Abdullah atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus. Mengenai hukum hudud, Ustaz. Sebab apa ramai yang masyarakat kita sendiri pun tak faham apakah itu hudud sebenarnya. Dan mereka menganggap hudud ini satu benda yang dahsyat, zalim dan sebagainya. Jadi boleh Ustaz terangkan apakah sebenarnya hudud ini? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni saya nak terus bagi jawapan, tak mau duk baca-baca belagu-belagu dah. Ya. Terima kasih kepada Tuan Abdullah Osman Seremban. Soalan pagi ni jadi satu spark kepada kita. Ya. Hudud, satu perkataan yang kadang digeruni sangat oleh kerana tak faham terjemahan dia. Lagilah tak tahu tafsirnya. Lebih dahsyat lagi, tak tahu nak tadabbur hudud itu sendiri. Hudud itu kita ambil daripada bahasa, boleh faham ya, ialah sempadan-sempadan yang tertentu. Boundaries disebut. Jangan melebihi daripada sempadan tersebut. Hatta sekarang pun sempadan masih lagi berlaku sekatan, tak semua bebas. Hanya yang bersifat komersial saja untuk ekonomi dan sebagainya. Tapi terkadang nak pergi melancong, nanti dulu. Maka begitu juga tentang hudud pada pemahaman hukum hakam ni. Istilahnya ialah perundangan yang ditetapkan oleh sang pemilik yang diciptakan olehnya, iaitu manusia. Tujuan apa? Nakalan minallah. Satu pencegahan, prevention daripada Allah. Tujuan untuk apa? Kesejahteraan alam ini. Kerana itu malaikah, ketika Allah Ta'ala sebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta manusia di muka bumi, malaikat menyatakan satu perkara, kebimbangan malaikat.
Bukannya argue Allah dah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, adakah kau nak ciptakan makhluk yang akan melakukan yufsidu fiha, buat kerosakan, pollution sana sini, berlaku macam-macam benda. Wa yasfiku ad-dima, dan menumpahkan darah. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih, memuja-muji, mentakdiskan Kau ya Allah. Tapi Allah bagi satu jawapan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh-sungguh aku mengetahui benda yang kamu tak tahu. Baik, Adam ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita. Bagaimana Allah tidak pernah abaikan manusia, melainkan Allah beri ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Agak panjang sikit, minta izin ya. Tapi kalau lebih tolong macam tadi ya, tengah-tengah berontang kita beri kan. Baik. Maka turunlah peraturan, dan peraturan tersebut nak jaga 5 benda. Ni kena faham ni yang sedang lihat di luar sana. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru ya. Hudud tidak keterlaluan kerana nak jaga 5. Apa dia? Nak hifzuddin, nak jaga agama. Nak jaga keturunan, maruah, apa semua di situ. Nak jaga akal, nak jaga jiwa. Hifzul mal, nak jaga property. Sampai sebegitu hudud ni ya. Jadi hadirin rahimakumullah, janganlah sempit sangat. Hudud itu sikit je pun. Hudud itu sikit saja. Ada lagi ta'zir. Kes-kes ni yang orang tak faham. Lampu merah, dia kata apa nak berhenti? Lampu merah, jalan, bom accident. Sebab apa? Fungsinya apa? Mengawal lalu lintas. Ada tak cerita dalam bab hudud? Tak ada. Tapi cerita dalam urusan apa? Kehidupan, umur dunia. Yang itu cerita lain pula. Ada pula hukum yang qisas. Yang piduk bagi sakit kepala satu bab hudud tu saja, kenapa? Bahkan cantik hudud ni kalau kita ulang balik jawapan tadi. Nakalan min Allah, prevention from Allah Subhanahu wa taala, satu pencegahan daripada berlaku. Saya pernah berada dengan macam-macam kumpulan manusia, saya tak pernah sempitkan pergaulan saya. Bahkan ketika berada dengan seorang sahabat dan Hilman ya, dia kata, "Ustaz, aku ni hampir berzina dah Ustaz. Dah kiranya dah nak berzina dah ya. Dah hampir berlaku dukhul dah. Tapi dia kata, aku tolak dan aku lari." Kata, oh takut. Saya kata, sebab apa? Teringat rotan, 100 rotan tu. Lah, saya kata, bukan ada undang-undang tu pun lah. Lagi pun kalau tak cerita pun, siapa pun tak tahu. Betul Ustaz, Allah tahu. Nampak? Allah tahu. Ini yang disebut sebagai muraqabah, God conscious. Keberadaan rasa diri kita tu diperhatikan. Dan memang pun Allah Ta'ala tu perhati. Itu yang duduk dalam bab akhlak. Bila ditanya wa mal ihsan pada Nabi, ihsan tu apa? An ta'budallah. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, an takhshallah. Kamu sembah Allah atau kamu takutkan Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah tu. Ini hudud. Fa illam takun tarah, maka jika kamu tidak dapat lihat Allah SWT, dan memang tak dilihat pun, lan tarani, kata Allah dalam Al-Quranul Karim kan, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Taala sedang lihat kamu. Ini hudud sebenarnya. Ya, bila contohnya nak berzina, cerita orang kahwin lain tau. Orang tak kahwin lain. Cerita nak mencuri, nak curi ni, potong tangan. Tapi potong tangan tu kena faham, bukan sampai ke lengan ya. Bahkan perbincangan yang pagi ini memerlukan lagi masa yang sesuai. Belajar lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Mana kata itu bukan satu topik yang keterlaluan. Tambah sikit. Sebut keterlaluan tu best. Tidak dikenakan kepada orang-orang yang bukan Islam. Orang Islam saja. Orang Islam saja. Patut tak setuju hudud ni orang Islam lah. Dan hak nak hudud ni pun orang Islam juga. Kawan-kawan saya yang bukan Islam, saya beritahu, bila dilaksanakan hudud, engkau tak terlibat pun. Engkau ikutlah civil tu. Tak ada masalah. Wallahu alam. Luas lagi ya. Jangan berhenti di sini. Banyak benda kita bicarakan sebenarnya. Sebab apa saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, topik ini memberikan kita kefahaman. Dalam kehidupan kita ni perlunya, kalau tak salah Ustaz, wasatiyah. Wasatiyah. Dia bersederhana. Sederhana. Okay. Ustaz, saya nak ambil satu soalan daripada Kak Sabah. Kak Sabah. Sudah tentu daripada Sabah. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta semua kru tanyalah Ustaz, apakah pandangan dan nasihat Ustaz terhadap anak muda yang keterlaluan di dalam perkara-perkara yang sia-sia seperti bermain game dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus lalai dalam menunaikan ibadah seperti solat. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang bagus. Sebab apa hari ini itulah dia punya konteks Ustaz. Anak muda dengan gadget ini satu benda yang macam lahir sekali. Ya. Dia melekat. Jadi bagaimana Ustaz? Bagi benda ini bukanlah menjadi satu benda yang lara bagi kita. Jadi kita gunakan dia boleh solat dan sebagainya. Silakan. Baik. Saya ketawa tu sebab apa? Kak Sabah, kita duk tunggu Kak Sarawak pula tanya. Belum datang lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, sebenarnya bukan game saja. Kenapa nampak game saja? Ya, kita perluaskan. Almarhum guru kami, Datuk
Syekh Abdul Hamid Tahir rahmatullah alaih, ya, salah seorang yang saya menuntut ilmu tu lutut-melutut dengan dia. Ya. Dia satu ketika pesan kepada pelajar-pelajar dia bahawa, ni pesanan dia. I'm conveying this message to all of you. Kalau salah betul grammar. Dia bagi tahu, saya nak bagi satu benda yang semua pelajar mesti tahu. Barang siapa yang belajar study lewat malam sampai jam 2, 3, 4 pagi, lalu dia tidur hingga mengabaikan salat subuhnya, maka lebih dia belajar daripada jam sepatutnya yang kita telah bagi tempoh tersebut, hukumnya haram. Tu dia. Tapi dia memang ahli majlis fatwa negeri, Kedah Darul Aman. Dia ada rahmatullah alaih. Saya banyak mengaji fiqh dengan dia khususnya. Jadi saya jumpa dia lepas dia pegang mikrofon dalam surau sekolah tu, dia beritahu. Saya jumpa dia. Ustaz, tak boleh Ustaz. Maka dia jawab tu ambil daripada kisah sahabat Nabi yang tadi, yang tak mau kahwin, misalnya buat ibadat, tak mau buka puasa, nak puasa sampai ke malam, bertemu balik siang, ibadat sampai tak mau tidur dan sebagainya. Astagfirullah, ya. Dia kata apa? Dia kata, ente kena faham dalam agama ni ada benda yang disebut benda yang aula dengan benda yang tidak aula, benda yang fardu, benda yang sunat. Sunat tu pun ada dua, dia kata. Ada yang muakkadah, ghair muakkadah. Dalam salat ada ab'ad, ada yang hay'ah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Luas dah ilmu ni. Luas. Bukan besar meja ni je. Luas, Masya Allah. Jadi dia kata, buatlah apa pun benda manfaat. Lagilah main game ni. Tapi main game ni ada manfaat juga tau. Saya tak larang anak saya main game, tapi saya kawal. Saya kawal. Okey? Hafaz berapa muka surat tadi? 2 muka surat. Dah tasmid dengan Umi, dah. Okey. Main game ni tempoh dia. Habis tempoh, dah main handphone. Tak kira anak umur belas ke, puluh ke, ayah ni dia ada wilayah dia. Dia ada kekuasaan dia. Jadi dia kena tunjuk izzah tu. Siapa pun. Bahkan kalau di mana-mana tempat dan sebagainya, institusi pengajian tinggi dan sebagainya kan. Kan kita ada resident staff, ada fellow dan sebagainya. Benda-benda ni mesti berlaku proses pendidikan yang berterusan, ya. Maka dalam hal ini, kalaulah main game itu sampai abaikan solat dan sebagainya, lebih daripada tempoh tersebut dikira haram. Bukan game saja. Memang apa saja. Tengok kartun pun berlebih-lebih tempoh haram. Betul. Wallahu taala alam. Mana kata dalam kehidupan kita ni, saudara, ibu-ibu dan ayah semua, kita, bak kata Ustaz tadi, kita ada wilayah kita. Kita ada kekuatan kita. Yang mana bukan untuk dihapuskan, tapi untuk dikawal. InsyaAllah kita akan berehat seketika, biasakan diri dengan norma baru. Dakwah, biar Tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang masih setia dengan Tanyalah Ustaz, sebab kita sudah sejam secara langsung. Saya kira berbaki lagi 1 jam secara langsung, iaitu setengah jam lagi di TV3, lagi setengah jam kita akan sambung di TV9. Terus setia hingga ke hujung. Saya yakin banyak sudah ilmu yang kita ketahui dan kita rasa nak selam lagi lebih dalam, insya-Allah. Jadi inilah kita Tanyalah Ustaz memberikan ruang ataupun membuka pintu agar kita lebih mendalami ilmu agama, insya-Allah. Saya suka nak petik kata-kata Ustaz sikit. Ilmu agama itu bukanlah sebesar meja ini. Dia lebih global. Saya ambil kata-kata Ustaz tu. Okey, saudara, saya nak bacakan satu soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai, semua kru produksi Tanyalah Ustaz. Kalau kita lihat ada golongan yang keterlaluan di dalam mengerjakan ibadah seperti berzikir sambil menggoyang-goyangkan tubuh badan seperti orang kena sampuk. Apakah pandangan dan nasihat Ustaz terhadap golongan seperti ini? Apakah cara ibadah seperti ini dibolehkan di dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada orang di Sabah di bawah Bayu. Soalan mudah Ustaz. Adakah
dibenarkan berzikir, bergoyang-goyang, dan adakah ada keterlampauan dalam bergoyang-goyang itu dan bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih soalan dari negeri di bawah Bayu, ya. Sabah di bawah Bayu. Bagus. Apa khabar bah orang Sabah, ya? Nombor satu, kita nak lihat berkenaan dengan zikir itu. Keterlaluan ataupun tidak. Jawapannya, adakah zikir tersebut yang goyang-goyang itu artinya membawa pada salat? Aqimis salata li dzikri, firman Allah. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Ya, sungguh-sungguh nak ingat aku tu, dirikan salat. Dalam salat memang tak boleh gerak-gerak. Yang melebihi daripada yang sepatutnya. Itu pun ulama bincang pada anggota-anggota yang berat. Tapi kalau jari tak apa. Ya, macam kita gatal, gaul sini tak apa. Ya, itu fiqh yang kita telah sedia maklum. Ya, kalau buka dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pun dia bicara detail. Ya. Tetapi zikir yang kita faham secara umum ini, seperti orang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah dan sebagainya, lalu menggoyang-goyangkan badan. Jika goyangan badan tersebut dibuat hanya biasa-biasa saja, ya, maka tidak salah. Ini keputusan jumhur ulama, bukan fatwa Ustaz Radhi pagi ni dah. Seperti Sahibus Samahah Mufti Pahang pernah ada isu yang dibawa oleh Jabatan Agama Islam Pahang dan dirujuk kepada Jabatan Mufti. Jadi beliau menjawab tak salah selagi tak ada unsur syirik. Dia tidak ghulu. Ya, takat gerak begini tak salah. Ustaz ada yang bergerak macam tu. Baik. Kita kena faham betul-betul lah. Kena buka bagi luas. Ali Imran ayat 190 hingga 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Sesungguh-sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih ganti malam siang. Ya. Ada tanda-tanda kebesaran keagungan Allah bagi orang-orang yang namanya ulul albab, sempurna kepintarannya. Maksudnya keseluruhan, syumul, kamil. Bukan satu juzuk je ilmu dia, semua. Orang jenis ni Allah Ta'ala sebut, dan Hilman dan juga semua yang menonton. Orang ini ialah alladzina yadhkuruna Allah. Orang ni yang ingat Allah selalu. Ingat Allah selalu. Bila? Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, sampai ke peringkat pembaringan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardan. Mereka senantiasa tak pernah berhenti berfikir bagaimana Allah Ta'ala buat langit, bumi, isinya, dan kehebatan keagungan Allah mencipta makhluk-makhluk. Dan kaji pula makhluk tu, ya. Akhirnya mereka tak tahu dah hujung tu nak sampai kat mana sempadan, ya. Ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah Tuhan kami, Engkau tak buat semua ni sia-sia. Hindari kami daripada azab api neraka kerana kami bimbang. Kami fikir dia dah terlajak dah. Kami bertanggapan ini dah terlajak dah. Ayat ini para ulama ambil daripada segala peristiwa yang berlaku, termasuk peristiwa seorang sahabat yang berzikir sambil melentok-lentokkan badannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak tegah dia. Nabi tak tegah dia. Jadi selama mana tak ada unsur kesyirikan di situ, penyembahan makhluk dengan makhluk dan sebagainya, maka dianya diharuskan. Cuma jangan berzikir sampai tak solat. Guru kami pernah tegur satu ketika, ada satu majlis, ya, sampai masuk zuhur, dia kata berhenti, kita solat dulu. Anak murid jadi bela sekejap. Kalau ini majlis ilmu, boleh ditakhirkan. Hanya ini majlis kita baca zikir sama-sama, kan, nak perkukuhkan rabitah kita dengan Allah SWT. Kita solat itu lebih besar zikirnya kepada Allah SWT. Jadi jangan cepat menghukum, ya. Kena rujuk dulu kepada jabatan yang boleh buat keluar fatwa, iaitu Jabatan Mufti. Tapi kena ingat juga, fatwa mufti-mufti itu kena tengok uruf waqi' tempat itu. Jangan ambil negeri A, hukuman fatwa negeri A, nak buat fatwa yang sama, yang tak sama sewaktu dengannya di negeri B. Contoh, Kelantan lelaki perempuan pakai kain batik. Cuba kat Selangor ni kita keluar sekejap di pasar pakai kain batik. Dia main cek suhu kita. Wallahu a'lam. Jadi itu, saudara, dalam kehidupan kita ni, itulah
kita nak membawa kepada satu perbincangan yang tidak rigid Ustaz. Mana kata perbincangan lebih meluas dan juga kita memahami agama itu sendiri. Benar. Sebab apa? Kita ini syiar untuk kita sampaikan kepada orang lain dan menjadi contoh yang baik. Saya nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Anwar Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Razi, Waalaikumsalam. Da'i Hilman dan kru Tanya Ustaz sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum kita bersenda gurau dengan sahabat dan kaum kerabat secara berlebihan sehingga mereka terasa hati? Mohon penjelasan terbaik Ustaz dan Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan penjelasan terbaik itu daripada Ustaz sebenarnya. Saya baca yang terbaik sebenarnya. Jadi Ustaz, bergurau senda dengan sahabat dan juga ahli keluarga yang melampaui batas ini. Dan sebenarnya apa yang dikirakan melampaui batas dan bagaimana kita nak bagi benda tu moderate, biasa-biasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ke-16. Baru kita rasa panas, baru kita rasa bertenaga. Sebab apa? Gurau lebih-lebih ni saudara Anwar Muhammad. Da'i dan penonton yang budiman, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita kena tengok dia punya tempat dia, tengok wakil dia, tengok environment dia, suasana dia. Dan kena tengok urufnya. Maksudnya kena tengok macam mana orang style tu bergurau. Dia sebut tadi ahli keluarga. Jangan sempitkan ahli keluarga saja. Ya. Perluahkan masyarakat keseluruhannya. Ada negara, jangan kata bergurau. Angkat macam ni, tak boleh. Tak boleh. Angkat macam ni, tanda lucah. Tapi kita di Malaysia, bila kita seronok, kita setuju, kita angkat macam ni di beberapa negara yang lain. Tak apa. Tak apa. Ada perkataan kita di Malaysia, perkataan tu saya tak nak sebut lah. Jadi tak cantik lah pula. Ya. Kalau kita sebut perkataan tu, kita kata, astagfirullah, kamu mencarut. Tapi perkataan itu kalau saudara kita di seberang sana di Indonesia dia sebut, dia memang membawa maksud, aku perlukan benda itu. Allah Ta'ala alam. Ya. Baik, jadi kita kena tengok ahli keluarga tersebut boleh tak bergurau. Nak kata lebih tidak, sukatannya ialah tengok latar belakang keluarga. Kalau jenis kuat bergurau, silakan. Tapi kalau jenis bergurau, isteri nombor 2 dekat bawa sekali ke ada tinggal dekat mana? Isteri dia dengar, isteri jenis tak boleh bergurau. Jangan cari pasal. Jangan ya. Sebab itu hadirin rahimakumullah, Islam sangat cantik dan indah ya. Karena itu Nabi SAW tunjuk semua ni. Perbedaan itu jadi rahmat. Bukan perbedaan itu jadi azab, tidak. Ya. Bahkan bacaan qiraat itu sendiri pada Quran ya, menunjukkan rahmat Allah SWT pada meraihkan perbedaan slang, essence lidah. Ada qiraat yang selepas huruf sad, huruf lam akan jadi tebal, disebut taghlid. Contohnya kalau dia azan dia tak kata hayya 'alas salah, dia kata hayya 'alas salah. Memang style kat situ lidah dia tebal lagu tu. Jumpa huruf isti'la, lam akan jadi tebal. Maka dibenarkan, boleh taghlid. Ada istilahnya dalam qiraat boleh. Jadi kalaulah begitu sekali Islam tunjuk, maka kita yang kena ambil jadi mizan. Ketimbang di tangan kita. Jangan pula kita kata alah gurau lebih pun tak boleh. Kita yang ambil. Tapi satu peringatan, kalau dah kita gurau lebih dengan orang balas balik pun lebih dengan kita, yang kau sentap kenapa? Kita dah bagi satu benda yang ekstrim, orang balas balik sesuai lah. Ya, kan awak jual saya beli. Tiba-tiba dia pula merajuk bertahun-tahun. Baik tak payah gurau orang jenis macam tu. Wallahu ta'ala alam. Islam la darara wa la dirar. Islam tidak memudaratkan dan tidak mengizinkan berlaku kemudaratan. Wallahu alam. Besarkan konteks kita, kita lihat siapakah orang kita nak bergurau dan sebagainya. Benar kata kita ikut, dia kata jangan terlampau lebih sangat, kalau orang tak boleh jangan lebih-lebih kan. Jadi kena moderate benda tu, kena sederhana. Saya nak baca satu soalan lagi daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang trend Ustaz, gelang emas digelar, pulut dakap, biji anggur, biskut tawar, ekor kucing, tapak gajah dan sebagainya. Soalan saya, bagaimana nak ukur baju di badan sendiri jika tabiat berbelanja besar dari kemampuan? Adakah isteri berdosa, Ustaz, meminta lebih daripada kemampuan seorang suami? Mohon pencerahan. Terima kasih pada Zura Si Jangkang. Sahabat saya ramai di Si Jangkang ni. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi, bagaimana Ustaz? Seorang isteri yang meminta melebihi daripada kemampuan suami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ke-17. Menjawab soalan ini dari Si Jangkang ya. Dia adalah memerlukan kepada pendidikan. Dia ada tarbiyah.
Sebab itu perkataan tarbiyah itu, ya, kalau kita faham betul-betul, dia nak bawa kepada Rabbun, Tuhan yang maha mendidik, ya, Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir dan sebagainya. Rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi bagaimana ilmu telah disampaikan. Jika si suami itu telah sempurna mewasiatkan, tausiyah, bukan wasiat kalau lepas meninggal, dah tausiyah pada isterinya, saya yakin isu ini tidak akan timbul. Walaupun nafsu keinginan memang zuyina linnas, telah dihiasi untuk manusia itu hubbus syahwat. Memang dia suka dan ingin kepada sesuatu, itu nama syahwat, ya. Minan nisa, perempuan, wal banin, nakkan apa? Ada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, nak segala macam benda, sampai minadz zahabi wal fiddah. Nakkan ada hiasan, mah, perak dan sebagainya. Tapi jangan tak beli langsung, tak ada tanda langsung. Kerana itu, kalau kita lihat orang perempuan ni bab pakai cincin ini, ya, lebih diutamakan orang perempuan. Dan cincin emas. Kenapa emas? Kenapa perak di lelaki? Panjanglah pula kalau kita nak syarahkan. Cuma nak tunjuknya di sini, hiasan itu ada. Cuma jangan keterlaluan. Kalau dah sampai pakai rantai berat 1 kilo, sampai struktur kedudukan tulang belakang pun dah jadi bongkok macam tu, itu memang bukan tawassut lagi dah. Itu dia. Tapi kalau pakai, suami pun tengok senang hati, sejuk, mandang tak, itu dibolehkan. Dan isteri janganlah meminta melebihi daripada kemampuan suami, ya, kerana itu adalah akhlak terpuji seorang isteri kepada suaminya. Manakala suaminya jangan pula ambil kesempatan kerana isterinya tidak meminta-minta. Kerana itu Nabi dalam menyatakan kepada isteri-isterinya, aku tawarkan kepada kamu 2 benda, dunia dan akhirat. Jika kamu mahu dunia, aku boleh berikan dunia kepada kamu. Nak emas, perak dan sebagainya. Ya. Perkataan ini keluar bila ada isteri yang meminta cerai daripada Nabi SAW. Dan itu jadi pengajaran yang besar untuk semua isteri, wallahu a'lam. Itu satu nasihat untuk kita. Para suami jangan ambil, orang kata apa, kesempatan. Kalau kata isteri tidak meminta-minta, dan juga isteri jangan ambil kesempatan kepada suami yang mana mungkin tak mampu, kita minta berlebih-lebihan. Jadi saya nak ambil satu lagi soalan daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, da'i dan semua kru-kru yang bertugas. Apakah hikmahnya Islam melarang sesuatu perkara yang kita lakukan itu keterlaluan dan berlebih-lebihan? Contohnya gelak ketawa yang melampau, bersedih atas musibah dan marah yang tidak dikawal. Indahnya Islam telah meletakkan adab dan garis panduannya supaya sesuatu itu tidak keterlaluan. Mohon pencerahan dan pandangan Ustaz. Terima kasih. Mana kata gelak yang berlebihan dan juga semualah Ustaz, mana kata yang berlebihan ini, bagaimana kita nak mengawal dan juga garis panduannya Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap akan ambil secara global dan lokal, kita jadikan global tadi perbincangan ini, iaitu kita lihat Islam agama yang sangat cantik dan indah. Mana bangsa sesuai Islam. Islam sesuai di mana-mana. Bukan hanya di tanah Arab saja, bahkan seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedih gembira ni benda fitrah. Benda fitrah. Cuma jangan terbawa-bawa, melampau-lampau sampai melawan qada dan qadar Allah SWT yang tu nak perginya. Bila kita gembira ni, ketawa boleh. Siapa kata tak boleh? Bahkan ketika kita jumpa hadis Nabi ketawa hingga menampakkan putihnya geraham Nabi itu, guru kami ketika syarah hadis ni cantik. Dia kata takkanlah kalau orang gelak tu gelak macam ni. Orang gelak macam tu. Dia kata yang nampak geraham itu kerana keluar suara dan mulut yang dibuka luas. Tapi bukan gelak sampai sejam. Beberapa saat aja pun ketawa tu. Ya, dan itu satu ekspresi tunjuk kata kita senang hati. Senyuman. Kerana itu senyum itu membawa sedekah kepada sahabatmu. Da'i Hilman pagi ni kalau saya sampai tadi tengok duduk macam tu, naik gerun juga saya. Bukan calang-calang, bukan kaling-kaling orang ni. Ya. Tapi Nabi juga tunjuk baginda sedih. Sedih pun tak melampau-lampau. Melampau pula kalau tak boleh nangis langsung sedih. Nabi SAW ketika mengebumikan jenazah anak andanya, iaitu Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu, anak baginda dengan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, ya, isteri Nabi yang asalnya dihadiahkan jariah oleh Raja Muqayqis, Raja Mesir pada waktu itu.
Nabi menangis. Nabi sambil gali tu Nabi menangis. Jadi sahabat nak kata, ya Rasulullah kau menangis. Ya, Nabi kata ini kesedihan. Aku tak boleh tampung lagi dah air yang sedang penuh di kelopak mataku ini. Tapi takat tu lah. Takat tu sedih, ekspresi sedih. Lepas tu macam biasa balik. Bila ingat ada rasa sedih. Sedih tak? Sedih. Kehilangan Nabi SAW sedih. Baik. Tapi nak bawa kesedihan tersebut tunjuk bahawa kita memperjuangkan sunnah. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz, itulah perbincangan kita Ustaz. Sebenarnya kita nak bicara panjang lagi, cuma di TV3 ini kita sudah tamat bersecara langsung. Saudara, jangan lupa untuk kita teruskan perbincangan kita ini di TV9. Jadi di TV3 kita akan berakhir di sini. Terus setia dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya. Alhamdulillah, kepada kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih dengan tajuk kita At-Tawasut. Jadi saudara, tadi kita di TV3 sudah bicarakan mengenai hal ini panjang, dan yang masih setia daripada awal sampai ke hari yang pada saat ini di TV9, kita masih lagi dengan topik kita ni tidak berubah, dan juga kita nak membawa kepada sahabat semua untuk perbincangan yang lebih luas. Sebab apa perkara ini tidak boleh dikecilkan, sebab apa Islam ini perlu diluaskan, sebab apa kita nak bagi tahu kepada orang inilah Islam yang sebenar. Inilah akhlak Islam. Jadi bukannya kita ni terlampau gulu dan juga kita ni melampau dalam satu perkara, tidak. Saudara, seperti biasa, kita sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita dalam 0377261603 ataupun boleh WhatsApp kami dalam 0111233480 ataupun lebih mudah di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tapi bila mana kita nak bicarakan mengenai at-tawasut ini, saya tertanya-tanya Ustaz. Kadang-kadang kita ni dalam isunya kita ni macam kita ni menegur. Kadang-kadang ialah macam saya ni, kita ni golongan orang kata orang ustaz lah, agamawan. Walaupun kita ni ilmu tidak berapa tinggi ni Ustaz berbanding orang lain apa semua kan. Jadi kadang-kadang ni kita tegur itu kadang-kadang melampau, terkasak sikit, melebihi. Sebenarnya teguran ini Ustaz, tak kiralah pada sesiapa pun. Sebenarnya teguran ini bersifat bagaimana? Kadang-kadang walau benda tu dahsyat sekalipun, adakah teguran itu pun kena dahsyat juga atau apa bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang diutarakan oleh yang dikasihi adinda saya Da'i Hilman memang sangat bermakna sebenarnya, ya. Kerana agamawan, ahli agama ini dilihat pada satu benda, ustaz apa cakap macam tu? Tu satu benda. Tak patut Ustaz macam tu hukuman yang diberikan. Dua. Dan sebagainya. Dalam hal ini kita lihat peristiwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nabi utus ke Yaman untuk jadi gubernur Yaman, sekaligus jadi amir, jadi mufti, jadi segala lah di situ. Ya. Lalu Nabi tanya dia, Mu'adz, dengan apa engkau nak hukum? Maka Mu'adz kata, dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang telah disampaikan hukumannya oleh Rasulnya. Maksudnya Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya satu soalan. Bagaimana kalau kamu tak temui pada kedua-duanya? Ya. Ini cantik jawapan Mu'adz. Mu'adz kata, aku akan mempertimbangkan dan aku tidak akan melampau. Cantik tak? Cantik. Kedua, kita kena faham, kita sebagai agamawan ini, sebagai, yalah orang sebut ustaz lah di Malaysia ni, ustaz. Baik, kalau pergi Arab sebut ustaz tu profesor. Profesor. Ya. Baik. Adakah kita ni maksum yang sampai hukum orang ke neraka ke semua? Tak boleh. Tak boleh. Apalah salah kalau kita ambil contoh seorang ulama yang hebat, Syekh Muhammad Ghazali, ulama Mesir, ulama Azhar, yang Masya Allah bahasa dia, kalau bukan kaling-kaling yang kita tak boleh pergi, orang have-have je yang boleh faham. Tapi dia ketika menjawab satu soalan, wahai Syekh, dia kata, saudara aku tak salat.
saudara aku macam-macam maksiat dia buat. Tolong bagi satu hukum untuk aku sampaikan kepada dia. Maksudnya nak suruh bagi tahulah man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggal solat dengan sengaja jadi kafir yang nyata. Dia nak suruh, dia nak bagi tahu ni syekh kata kat engkau ni. Tapi cantik. Orang alim ni kita kena telusuri macam ni lah. Syekh Muhammad Ghazali rahmatullah alaih kata, jawapan ni, hendaklah kamu pegang tangan saudara kamu dan ajak dia pergi solat. Tu hukuman dia. Jadi kalau kita duduk kata orang tu tak bagus, orang ni tak bagus, dia seorang yang bagus, bahkan kalau mengatakan semua masyarakat rosak, dia saja betul. Nabi kata pada dalam satu hadis, orang tu yang rosak sebenarnya. Orang itu yang rosak. Jadi kalau bagi nasihat kita agamawan ini patut padan. Pedih tu kena ada sebab baru terasa. Baru terasa. Tak nak moy asam pedih kalau tak pedas. Tapi pedas tersebut sampai tak boleh makan langsung, apa gunanya? Ini kiasan ni saya nak sampaikan ni. Artinya yang kita tegur tu terasa. Apalah salahnya kalau kita ambil seperti contoh Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, ya, putera-putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana teguran mereka pada seorang orang tua? Sahabat kepada datuk mereka sendiri. Ambil wuduk tak betul. Dia buat dalam bentuk lakonan pula. Jadi kaedah nak menegur ni pelbagai. Pelbagai. Jangan semata-mata duduk baca hadis man ra'a minkum munkaran. Siapa lihat benda mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Okey, saya tak mampu biyadihi. Fa bilisanihi, saya nak tegur ni. Sedap hati dia tegur, syok sendiri. Orang yang tegur tu rosak. Sebab tu guru kami pesan, hati-hati lisanmu ketika berdakwah. Jangan sampai bahasamu merosakkan dakwahmu. Nampak tak kat situ? Bagaimana Nabi tegur seorang lelaki yang buang air dalam masjid? Sayyidina Umar dah bergetak gigi dah. Buat keluar pedang dah sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata tinggalkan. Bagi aku je dengan dia. Sebab apa? Khuluqin azim. Nabi tu akhlaknya memang agung, dahsyat. Ya Allahu akbar. Ya. Jadi Nabi buat apa? Nabi ambil bejana. Dah kencing dah nak buat apa? Cuci dah bagi elok. Kan? Dan bagi tahu, wahai saudara Arab, kan, saudara aku, masjid ni tempat buat ibadat, orang sujud dan sebagainya. Bukan tempat untuk buang najis. Jangan macam ni. Kawan tu jadi mukmin yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita boleh fikir, kalaulah sahabat buat keluar pedang, dia lari, penuh masjid Nabi dengan kencing. Juga teguran tadi. Kita bimbang yang kita tegur tu bukan nak jadi baik, ya. Bahkan jadi lebih mudarat. Lagi satu. Teguran ini kalau boleh sampai personal macam ni, jumpa personal, tak payahlah nak buat siaran bagai sampai peringkat antarabangsa. Pergi jumpa personal dan tegur. Wallahu a'lam. Itulah kadang-kadang saya tertarik dengan sahabat kita yang menjalankan kerja dakwah di luar sana. Dia banyak ikram orang. Mana kata dia sayang orang dan sebagainya. Jadi sayang tidak bermakna tidak ada pedasnya, Ustaz. Tapi pedas, bak kata Ustaz tadi, jangan sampai tak boleh makan. Tak boleh makan. Itu satu benda, kata-kata yang bagus saya kira. Ustaz, saya nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa di bawah naungannya. Apakah dikira keterlaluan bila memberi pendapat atau pandangan sehingga menjatuhkan maruah seseorang serta sentimen perkauman, tidak menjaga peradaban, akhlak dalam diri dan agama? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim, biar tahu jangan keliru. Mana kata, adakah keterlaluan Ustaz apabila kita terlampau mengatakan isunya asobia, perkauman dan sebagainya ni? Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih jawapan tu sama dengan apa yang dibincangkan sebentar tadi. Tapi saya lebih seronok kerana dia ada sebut tentang perkauman, jaga adab, akhlak dalam diri dan agama. Dalam banyak ilmu kita duk mengaji fiqh tu, fiqh ni sebagainya, ada satu nama fiqhud da'wah. Fiqhud da'wah ni apa maksud fiqh tu sendiri? Fiqh tu maksudnya kefahaman. Kita nak faham. Sebab tu kalau orang sebut fiqh ni, tanya dia balik, fiqh tu apa? Kefahaman, ya. Jadi kita nak faham dalam uslubud da'wah ni ada jalan-jalan yang tertentu. Karena itu kalau kita lihat dalam peringkat antarabangsa, kita lihat bagaimana Wali Songo, atau pergi kejap ke seberang sana, Indonesia, Wali Songo. Dia sampai di tanah Jawa, apa dia lihat di situ? Masyarakat suka wayang kulit. Betul? Okey. Lalu daripada wayang kulit itu, wataknya dibuat dengan penyampaian meninggalkan benda yang mungkar dan buat benda yang ma'ruf.
menyampaikan nasihat berbentuk akhlak, perangai-perangai yang terpuji dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat ya, dalam cerita tentang akhlak ini sangat luas, masya-Allah, tabarakallah tadi tu. Jangan sampai kita tegur tu sampai pedas tu hilang lidah, kita pun tak boleh rasa dah. Ya. Maka yang lebih besar melihat kepada adakah fitnah itu akan balik pada agama kita. Ya. Ataupun tegur bukan menghina ke Bukan macam menghina mana? ya. Tegur bukan menghina sebab disebut situ sentimen agama lain. Kerana itu di satu tempat di Bali, di tempat itu masjid itu tak pernah dibuat korban. Kerana sekelilingnya masyarakat Hindu yang lembu itu merupakan binatang suci pada mereka. Ya. Sedangkan kita bincangnya yang lain. Pengorbanan dalam bentuk yang lain. Maka di situ tak buat korban. Jangan pula kita pergi ke situ kita kata apa orang di sini telah membuang hukum bahawa ibadah korban tu ibadah yang muakkadah. Dia tak tahu sebab apa tu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ramai orang masuk Islam. Bila dah faham fiqh dakwah, faham Islam, patutlah kami tahu orang Islam kenapa dia buat begini. Wallahu taala alam. Dan bila kita sebut sampai peringkat menghina, itu memang salah. Itu salah. Kerana itu kalau kita faham ya, turunnya surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Okay. Peringkat itu sebenarnya apabila Abu Lahab menghina agama Allah. Sekadar Abu Lahab mengatakan kepada anak saudaranya sendiri Rasulullah, anta majnun, kau gila. Sahir, tukang sihir. Macam-macam dia kata. Rasulullah relax je. Tapi bila sampai hina agama, kat situ kena bangun dan bagi tahu tak boleh cerca, begini-begini jalannya, bukan terus pergi bom atau sebagainya. Itu bukan ajaran agama kita, wallahu taala a'lam. Mana kata dalam senang kita kena dengan tajuk kita sangat sesuai Ustaz. Ya. Mana kata at-tawassut ini kita kena bersederhana dalam pelbagai perkara, bukan saja dalam agama, dalam kehidupan kita seharian sekalipun. Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara penonton semua, biasakan diri dengan norma baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan, biar tahu jangan keliru. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita at-tawassut. Banyak kali berlatih dengan Ustaz ni. Kata sebab Ustaz baca Quran hebat. Jadi kita pun nak kena baca betul-betul yang benda tu kan, insya-Allah. Saudara, kita berbaki lagi 15 minit kurang lebih untuk kita membicarakan mengenai topik kita pada pagi ini. Jadi saya kira berbaki lagi beberapa minit ini, saya nak teruskan baca soalan-soalan di Facebook dan juga di WhatsApp yang tertinggal ni Ustaz. Mungkin memberikan kita peluang untuk memahami lagi topik kita pada pagi ini insya-Allah. Daripada Izara, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di era ini teknologi canggih dengan penggunaan telefon pintar semua di hujung jari. Bagaimana untuk tidak terlalu keterlaluan dalam berkongsi permasalahan atau kegembiraan di media masa? Contohnya bimbang takut ia akan mendatangkan lagi permasalahan. Apakah garis panduan dalam berakhlak menggunakan media masa agar ianya tidak keterlaluan? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Mana kata kita masuk kepada penggunaan media sosial agar kita tidak keterlaluan Ustaz. Kadang-kadang masalah peribadi kita tulis, kadang-kadang masalah orang pun kita tulis. Bagaimana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan yang ditimbulkan oleh Izara.
Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, tinggal 15 minit aja lagi. 15 minit ini saya nak ambil beberapa saat, nak minta kepada semua yang sedang menonton, tolong like, comment, share. Kalau TV itu tak apa, pegang handphone tu share. Kerana jawapan ini penting untuk seluruh manusia, bukan Malaysia aja, seluruh dunia ya. Dan mudah-mudahan asbab kita share siaran pagi ini menghadirkan redha Allah Ta'ala, iaitu Allah angkat mudarat. Kerana apa? Kita ada buat infak. Ingat Nabi kata, infak itu ya, mudarat, bencana dan apa sahaja perkara yang menyebabkan kesukaran tidak akan melangkah infak kita. Baik. Izara dan semua yang terlibat dengan soalan ini. Media elektronik ini, satu, kita kena faham, dia tiada intonasi. Bila kita tulis kat situ, dah makan, orang yang membaca dah makan itu juga baca dengan kalbu dia. Kalau kita cakap dah makan itu ada banyak. Dah makan, tu soalan. Dah makan? Pernyataan yang kasar. Dah makan, sudahlah. Maka sayugia kita mengambil tindakan yang tawassut, sederhana. Apa dia? Satu, garis panduannya ialah berita mesti pastikan benar. Pastikan hanya yang sahih. Kalau yang tidak sahih, kena tulis kat situ. Saya baru dapat berita ni, saya belum pastikan kesahihan. Jika ada sesiapa yang tahu, boleh bantu saya. Adakah ini berita palsu, fake news, ataupun berita yang benar? Okey, letak kat situ. Dia kena letak disclaimer dia. Sebab daripada suratul Ahzab, kalau kita telusuri satu persatu ayat pertama sampai habis, kita akan dapati dia cerita tentang organisasi dan kemasyarakatan. Antaranya untuk dapatkan kenal pasti bahawa sesuatu yang kita nak kongsi ataupun yang kita nak luahkan itu ialah perkara yang benar pada masyarakat. Baik. Yang kedua, walau benar sekalipun, kita tidak boleh timbulkan kegusaran pada masyarakat. Apabila kita share contohnya sesuatu tempat itu berlaku MCO, PKP, buat balik, PKPD, diperketatkan. Cerita kat tempat tu dulu. Pergi heboh ke kampung lain, kelang kelibut habis segala manusia. Habis. Belian panik. Berlaku bila berita-berita tidak benar sampai. Jadi benda-benda sebegini, kita yang namanya mukmin muslim ini patut menelusuri kisah Nabi SAW. Jadi benda-benda yang bersifat sangkaan-sangkaan itu letakkan di sebelah dusta. Saya taklah minta semua nak mencontohi kita. Tapi apa yang kami lakukan ialah bila kami dapat sesuatu berita, dan khususnya kami ingat pesanan guru kami, 3 benda. Ini juga garis panduan. Jangan percaya apa yang anda lihat. Jangan percaya apa yang anda dengar. Jangan percaya apa yang anda tahu. Kena ada yang keempat, itu cross check. Mesti ada tindakan silang kita. Saya akan dapat benda-benda yang macam-macam. Dia kata sila share, saya padam terus. Delete. Jangan nak jadi keyboard warrior. Kerana kalau betul-betul nak jadi jihad ilmu, jihad ekonomi, macam apa yang sedang kita perlukan di era membangkitkan semula izzah setelah PKP ni. Wallahualam. Itu nasihat yang bagus. Saya kira untuk kita semua ambil iktibar dan juga kita pedoman dan juga kita ambil semangat. Jihad yang ekonomi, jihad jihad pendidikan dan sebagainya. Ustaz, saya nak ambil satu soalan lagi daripada Isha Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita perlu menghadapi kehidupan dalam keadaan penularan virus COVID-19 yang masih berlaku sekarang agar kita tidak keterlaluan menafsir dan bertindak sehingga kita lupa qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ulasan daripada Ustaz. Terima kasih. Soalan yang bagus. Mana bila berlaku COVID-19 ini Ustaz, bagaimana kita tidak keterlaluan dalam kita menafsir qada dan qadar ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Terima kasih soalan yang ke-22 Da'i Hilman ya, dan semua yang menonton. Saya sebelum jawab soalan ini di penghujung-hujung ni saya nak menzahirkan alhamdulillah, asyukurulillah kepada semua, khususnya pihak pengurusan, penerbit, kru yang hadir daripada awal pagi yang terlibat dengan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru ini, kerana program ini membawa banyak pencerahan, menghilangkan kekeliruan dan yang lebih penting menenangkan kita. Saya nak jawab soalan Isha Zara ini dengan nak sebut 2 perkataan, iaitu berdamai, 3, berdamai dengan takdir. Maksud berdamai dengan takdir ini, sama ada takdir itu kita tengok qada qadar itu baik, kita suka,
Tapi cuba diuji yang tidak baik. Maka kita ketika dapat yang tidak baik itu, terima dulu. Susah ni. Cakap ni senang. Tapi bila kita kena tanggung di bahu kita, kita akan rasa beratnya. Terima dulu. Sebab apa? Hikmah tu kita tak tahu. Hijrah hari ni hari ketiga dalam kiraan kita di Malaysia ni. Nabi ketika diperintahkan untuk menjauhi Makkah, tinggal Makkah, pergi mendekati Madinah. Nabi kerana ini perintah, qada qadar ketentuan Allah. Nabi serah. Kerana apa? Sesuatu sedang berlaku, aturan Allah yang terbaik. 3 sekeluarga. Nabi Allah Ibrahim, Sayyidah Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah uji cukup dahsyat. Tapi mereka terima. Hujung hikmah yang kita dapat hari ini ialah pengajaran yang sangat banyak dan manfaat yang tidak terhitung. MCO, PKP dalam tempoh COVID-19 ini. Ambil ia sebagai satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar selama ini hidup kita yang tidak berhati-hati dengan kesucian. Saya ambil yang itu. Bersuci itu ada orang ambil sambil lewat. Kadang-kadang lepas keluar tandas, tangan tak cuci dah. Pegang peralatan solat, pakaian solat dan sebagainya. Najis tersebut dah terebak jadi mutanajis dah. Tapi hari ini bila cerita kena cuci tangan semua, Masya Allah bagus. Mengajar orang yang dahulu asyik sakit perut nak salah Allah Ta'ala. Lepas tu pergi jumpa bomo pawang, semua hantu semua. Hari ini hari-hari dia cuci tangan. Buang segala bakteria, segala kuman, segala benda tak bagus, kotoran. Terkejut pula dia, sihat pula dalam tempoh PKP ni. Dan lebih dahsyat lagi dalam tempoh COVID-19 ni, alhamdulillah, ada orang yang datang bagi tahu, kami semenjak bulan 3 sampai sekarang, sihat afiat. Kenapa? Patuhi SOP tu. Ada hikmah yang besar di situ. Sedari yang bertanya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya, walau seberat timbangan zarrah sekalipun. Tetapi kalau kita boleh memahami qada dan qadar ini, kita lihat diri kita untuk nak berjaya sampai jadi da'i hari ini, boleh jadi host hari ini. Masya Allah, ujian-ujiannya yang kita telah lalui, ada yang senang, ada yang susah, bahkan ada yang memeritkan. Hujungnya ialah syurga yang menanti. Benda yang pahit itu jadi ubat. Tapi ingat, kalau asyik ambil manis, terutama yang sintetik, potong kaki hujungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Satu pesanan yang bagus, ringkas dan padat. Ustaz, saya sebenarnya nak lagi dengar mutiara ini. Tapi itulah, kita di penghujung rancangan, mungkin Ustaz boleh bagikan kesimpulan ringkas, Ustaz. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-23, Masya Allah yang hujung. Kesimpulannya ialah tawassut itu merupakan suatu ciri orang yang beriman. Di paparan layar kita lihat tadi daripada suratul Baqarah yang dipetik terjemahannya, baca berulang-ulang kali. Sampai peringkat kita akan faham Allah akan jadi saksi apa yang kita buat dalam urusan wasata. Dan Allah Ta'ala utuskan Rasulullah besok berhujjah atas kita, dan kita nak juga esok mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, yang kedua, kita merupakan duta-duta. Ada yang kecil, ada yang besar, untuk Islam itu sendiri. Maka berlakulah diri kita itu sebaiknya untuk Allah, Rasul, agama kita. Ya? Agar tidak dipandang songsang, bahkan lebih dahsyat lagi, kerana perbuatan kita, orang menghukum dengan ketakutan kepada Islam atau dikenali Islamofobia. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, perbanyakkan diri untuk jadi seorang yang sama ada aliman, atau muta'aliman, atau muhibban, atau mustami'an, atau muhibban. Jangan jadi yang kelima, iaitu jadi orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi mendengar untuk ambil manfaat ilmu, atau orang menyukai ilmu, sama ada penuntut ataupun yang terlibat dengannya. Jangan jadi yang kelima. Jadi ilmu ini akan menjadi cahaya mencerahkan kita dalam menghadapi segala-galanya, terutama perkara yang nama kesederhanaan ini cukup memerlukan tempoh yang tertentu bagi kita memahaminya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya kira itu kesimpulan yang ringkas dan padat untuk kita faham, Ustaz. Cuma mungkin kita berbaki lagi 2 minit. Seminit, Ustaz, untuk bacaan doa ringkas. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang maha agung Engkau ya Allah, yang maha hebat Engkau ya Allah, yang maha pengasih penyayang Engkau juga ya Allah. Ya Allah, hari ini memahami qada qadarmu. Ya Allah, hari ini memahami perkataan ummatan wasata. Hari ini memahami sesungguh-sungguhnya wasatiyah ya Allah. Tawassut ini ya Allah. Kami mengharapkan bimbingan-Mu ya Allah. Justru jika kami lakukan kesalahan, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa ayah ibu yang teramat banyak jasanya. Ampunkan dosa guru kami. Ampunkan dosa semua yang terlibat menjayakan program ini. Ampunkan dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Rahmati Malaysia bumi bertuah ini. Hindari kami dari wabak bencana ini. Hindari kami dari COVID-19 ini. Kembalikan kemakmuran, keafiatan, kesejahteraan, kebahagiaan buat seluruh umat-Mu ini ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga penonton-penonton semua. Kita mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jadi esok jangan lupa bersama dengan Da'i Luqman dan juga Ustaz Ahmad Fawaz Fadzil. Jadi saya ingatkan sedikit, perbincangan kita ini bukanlah sebesar meja ini, tapi inilah pembuka ruang untuk kita mendalami ilmu agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.